Aidilfitri, hari kemenangan, setelah tempuh sebulan ujian. Aidilfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, selamat Hari Raya Aidilfitri, kullu am wa antum bi khair. Pelik pula saya yang start rancangan Jom Sembang pada kali ini, oleh kerana hari ini adalah Hari Raya ataupun Hari Raya kedua. Saya tidak berseorangan, tapi turut disertai oleh teman-teman yang selama ini memeriahkan rancangan Jom Sembang dan juga Hack yang diterbitkan oleh TV Ikram. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Akhirnya Ustaz menjadi pengacara dalam program kita. Cukup semua orang jadi pengacara. So para penonton di luar sana, alhamdulillah, sebenarnya kita pada hari raya ini adalah pertama kali Ustaz kita berhari raya dalam rancangan Jom Sembang dan Hack. Sebenarnya penonton semua, kita hari ini adalah program Jom Sembang Hack Raya. Itu sebabnya pada hari ini kita ada pengacara Jom Sembang, saya dan Filzah. Ada pengacara Hack, Hanifah, dan juga seperti biasalah hari ini kami nak sembang dan Hack Ustaz Dr. Syazali Hilman Ahmad Najib. Maksudnya saya seorang yang kena tanya ni. Ustaz lah kena jawab sebab Ustaz dah doktor. Kami belum ada doktor lagi. Boleh juga Ustaz nak hack kita tiba-tiba kan. Alhamdulillah, okey. Kita Ustaz raya kedua sekarang ni adalah raya kali kedua juga kita PKP ya. Oh betul kan? So masing-masing tidak dapat pulang ke kampung, sentiasa berada di rumah. Ustaz, sebenarnya kalaulah raya tu tidak ada ziarah ni Ustaz, macam mana raya tu Ustaz? Dalam konteks Islam, adakah kita perlu tak dapat ziarah beraya tu macam hilangnya seri Aidilfitri atau macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya soalan ni sendiri bagi saya sangat penting untuk kita sama-sama hadam. Sebab hakikat raya adalah hari untuk kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, bila Allah kata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dalam ayat pasal puasa tu kan. Itu untuk kamu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita ada takbir raya dan sebagainya. Dan hari raya juga adalah hari untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sinonim bila raya ni balik kampung, ziarah menziarahi, itu yang orang kata apa, sempena raya lah. Tapi raya ni adalah bukan tujuan dia balik kampung dan ziarah tu semata-mata kan. Balik kampung ziarah ni patutnya bila-bila pun kena menziarahi, terutama mak ayah kita kan, dan balik kampung dan sebagainya. Macam bulan puasa contoh kan, berbuka puasa dan sebagainya. Cuma bila kita ni mungkinlah zaman orang sibuk-sibuk belaka ni, dia hanya mengkhususkan raya je untuk ziarah orang yang hidup, ziarah orang yang mati. Jadi itulah mungkin tak ada masalah pun tentang ziarah menziarahi dan sebagainya. Itu untuk lebih menjadikan suasana tu untuk kita lebih bergembira pun. Betul. So bila Kak Nisa cakap pasal ziarah and so on kan. Okay, saya rasa macam Ustaz kan, raya ni dia sangat disinonimkan dengan silaturahim. Waktu raya lah kita nak silaturahim nak menyambung silaturahim tu lah. Dan kata lain kita selalu nampak silaturahim sebagai satu benda yang jumpa, minta maaf dan sebagainya lah Ustaz Tapi kan kita selalu untuk sambung silaturahim tu dengan orang-orang yang dekat, orang yang jauh dengan kita. Atau orang yang dah lama tak jumpa. Kadang-kadang kita terlupa silaturahim dengan orang yang dekat dengan kita yang ada dalam satu rumah yang sama. Sebab kita rasa by default dalam satu rumah sama kita dah jumpa, so tak perlulah nak buat apa-apa yang istimewa dan lebih daripada tu. Macam mana pendapat Ustaz? Ni satu lagi Sebab kalau ikut apa yang Nabi SAW beri panduan kepada kita, apabila ditanya oleh seorang lelaki kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku melakukan kebaikan? Nabi jawab, ibu kamu.
semua famous hadis tu kan, sampai orang kata apa 3 kali Nabi ulang tu sampai barulah Nabi sebut ayah. Dan Al-Quran pun banyak menyebutkan tentang berbuat baik dengan kaum kerabat. Jadi memang kalau kita buat sesuatu yang baik dengan kaum kerabat, dia punya pahala dia jadi double. Pertama, buat baik dengan orang yang dekat, dan yang kedua buat baik. Jadi dia ada double kat situ. Jadi sebab tu itulah buat ibadat ni memang perlu dengan ilmu. Jadi bila kita ada ilmu, insya-Allah ibadat kita lebih bermakna. Ya memanglah buat baik ni memang secara umumnya kita perlu berbuat baik dengan semua orang, tapi prioriti tu, keutamaan tu kita nak buat baik dengan siapa. Jadi betul lah, kalau sepatutnya kita jangan lupa hari raya kan. Kadang orang bagi duit raya ni kepada orang lain, jadi terlupa orang-orang yang paling dekat untuk dia bagi duit raya tu. Ustaz duit raya. Ustaz kena bagi duit raya lah Ini pada jauh kami. ni. Selamat Hari Raya Ustaz. Alang-alang kita sekarang ni musim raya, kita susah nak bersama dengan orang yang lebih ramai. Biasanya kita dah terbiasa dengan keraian yang sangat besar. Mungkin inilah ruang untuk kita tahu beberapa sunnah yang mungkin kita boleh cuba untuk amalkan tahun ni Ustaz. Ya. Saya tak pasti bagaimana tahun lepas. Sebab tahun lepas memang tak boleh solat raya di masjid kan. Solat kat rumah. Tarawih pun tak ada. Solat tarawih pun tak ada. Tapi alhamdulillah tahun ni kita dapat bersama-sama menunaikan solat tarawih, walaupun masih terhad, terkawal dan ada ikut SOP. Begitu juga solat hari raya kan. Sebenarnya solat sunat hari raya tu adalah, kalau tengok perbahasan ulama, bahkan ada ulama yang mengatakan ianya wajib. Macam mazhab Syafi'i sunat muakkad sangat dituntut. Maknanya kalau sunat muakkad tu pun, bayangkanlah seluruh Malaysia tak buat solat raya. Dengan alasan dia sunat, dia jadi hilang satu syiar agama yang, yalah raya dalam Islam ni hanya 2. Tiba-tiba raya tak ada apa-apa berlaku macam hari biasa, dia ada masalah lah. Jadi sebenarnya bila disebut apa sunat yang paling dituntut pada hari raya adalah solat sunat pagi raya tu sendiri. Jangan ambil remeh solat sunat hari raya. Saya rasa solat sunat hari raya Aidilfitri ni memang ramai yang solat biasanya. Kecuali tahun lepas masa PKP tu ramai yang tak solat. Dia rasa macam yalah tak boleh buat kat masjid, buat kat rumah, jadi tak solat langsung lah. Sedangkan dia satu tuntutan hari raya yang paling dituntut. Dan cuma yang ramai orang tak solat selalunya apa? Raya haji. Raya haji tu macam tak raya pula setengah-setengah orang kan. Jadi ini yang ni bermasalah. Jadi solat tu sendiri, takbir raya itu sendiri, dan dia kerana dia menimbulkan suasana ibadat. Sebab raya tu ibadat. Raya tu ibadat. Kita jangan lupa dia setengah-setengah ada istilah ni raya puasa ni dia macam raya orang Melayu, tak? Dia bukan raya orang Melayu. Secara kebetulan orang Melayu Malaysia ni beragama Islam, dia jadilah raya orang Melayu. Tapi raya tu adalah ibadat. Ibadat tu sendiri mestilah berdasarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Ibadat ni bukan bila kita main ikut akal fikiran kita nak buat macam mana. Allah suruh solat 2 rakaat lah. Kita rajin warak macam mana pun tak boleh lah buat 4 rakaat solat raya tu. Dengan khutbahnya, dengan bagaimana berpakaiannya, berwangi-wangian dan sebagainya. Jadi itu semua benda-benda yang patut kita buat lah. Kalau tentang yang orang kata apa, yang selalu, ni saya nak sebut jugalah, yang selalu kita salah faham tentang raya ni, raya adalah waktu dan hari untuk kita greet everyone. Kita macam greeting, kita mengucapkan selamat. Salam. Kan, kita saling mendoakan. Saling mendoakan. Cuma di Malaysia ni dia jadi hari untuk syahdu syahdan yang meminta maaf dan sebagainya. Sedangkan kita berjumpa orang adalah untuk saling mendoakan, saling mengucapkan selamat,
Dan apa ni, bukannya hari untuk orang kata bersedih-sedih lah. Tapi sedih tu salah ke Ustaz? Itulah. Sedih tu salah ke? Saya nak sambung sekali dengan sedih tu salah ke tak kan. Sebab sedih salah ke tak, saya nak sambung sikit lah. Dalam konteks kita ni macam Ramadan baru saja berlalu. Betul. Kita rasa macam kadang-kadang benda yang lost. Kadang-kadang baru-baru ni akak dia dengar ceramah lah, dia kata kita ni bila Ramadan berlalu 6 bulan kita sedih. Bila 6 bulan sedih, lepas tu 6 bulan kita tunggu Ramadan seterusnya. Ustaz, antara bersedih dengan bergembira meraihkan Aidilfitri, hari kemenangan ni, apa sebenarnya? Kadang-kadang kita confuse juga Ustaz. Boleh tak Ustaz tolong terangkan, terutama pada kami dan juga masyarakat luar sana. Mungkin ada anak-anak yang remaja-remaja ke kan yang itu kata-kata orang kata apa? Kata-kata orang-orang bijak pandai kan, Masya-Allah, tentang bersedih, menangisi Ramadan selama 6 bulan dan bersedia. Itu lebih kepada orang panggil apa? Sebagai satu nak menyatakan, orang Arab sebut mubalarah. Macam nak kata apa dalam bahasa Melayu, mubalarah. Ni tiga-tiga boleh bahasa Arab ni. Saya seorang je bahasa Melayu. Untuk menyatakan gitulah, tapi bukanlah hakikatnya sampai takkanlah orang Islam ni sepanjang hidup dia bersedih, ya kan? Sebab dia 6 bulan menangisi Ramadan, kira 6 bulan tu sedih je. Bukan begitulah Ustaz. Dia nak menyatakan ialah kita menangisi Ramadan tu sebab kita rasa mungkin ni Ramadan terakhir, kan? Betul. Ini kita ada kekurangan sepanjang Ramadan tu kita belum betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan tu. Tapi sebenarnya Islam ni adalah agama untuk manusia. Dia meraihkan manusia. Sebab itulah dia ada raya. Jadi sebab tu dia ada raya. Manusia ni dia ada perasaan. Dia ada hari yang dia kena gembira, dia ada hari yang dia boleh bersedih. Dia itu semua manusia. Dia berbeza dengan malaikat. Malaikat ni dia memang hanya makhluk yang Allah cipta untuk patuh dan taat semua perintah Allah. Dan apa yang Allah suruh buat, dia buatlah. Tapi manusia ni dia boleh menjalani hidup dia sebagai manusia, cuma dia ada panduan daripada Allah lah. Apa dia punya batas-batas dan sebagainya. Jadi macam itulah, bukanlah nak suruh sedih je kan. Ustaz taklah nak hack Ustaz, tapi Han rasa tertarik lah dengan bila Ustaz kata hari raya lah hari untuk mendoakan kan. Dan Han still remember bila waktu raya salam dengan buyut panggil dengan nenek kita kan, diorang mesti akan mendoakan. Tapi daripada Ustaz sendiri, apa antara doa-doa yang sangat dianjurkan lah waktu kita jumpa orang kan, doa apa? Ataupun doa tu hanya dalam hati je, ataupun kita boleh nyatakan secara jelas ya. Sebelum tu Ustaz, kita raya tau Ustaz. Sila minum dan makan kuih raya. Ustaz tak minum kita ada bawang, kuih loyang. Kalau kamera boleh fokus sikit kan. Ada semperit, ada tak nanas. Sila Ustaz, sambil-sambil tu boleh minum. Kita tengah raya ni. Bismillah. Doa memanglah tak ada spesifik doa nak doa apa. Cuma disebutkan salafus soleh, sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka pada hari raya apabila mereka bertemu sesama sendiri, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal kita dan amal kamu semua. Yalah, kita sebulan kan kita beramal. Jadi kita mengharapkan Allah menerima amal puasa kita, tilawah Al-Quran kita, sedekah kita, qiyam kita. Itu salah satu doa lah. Jadi dia memang nampak sangat doa tu, dia menghubungkan antara raya dengan puasa. Betul. Kan? Jadi doa apa pun tak ada masalah. Jadi doa saja apa-apa sempena dengan hari yang penuh barakah kan, hari raya ni, kita lebih-lebih lagi lah kita sepatutnya menimbulkan kegembiraan dalam diri kaum kerabat kita, orang-orang terdekat kita dengan doa. Kadang-kadang orang terlupa bahawa saling mendoakan tu sendiri boleh menimbulkan rasa seronok, gembira. Hari raya ni kan hari untuk bergembira. Inilah bergembira cara Islam.
kita mendoakan dia untuk dia bagi dia rasa seronok. Macam contoh-contoh. Kalau orang tu dia masih belum berkahwin. Okey, patutlah ustaz gelak-gelak ni. Ni ada yang belum kahwin lagi. Inilah kita doakan semoga Allah temukan jodoh, bukan tanya tak kahwin lagi. Tu makcik bawang dah Dia bertanya. tukar dia tak kahwin lagi. Doakan kan. Tengok dia pun pakai kereta buruk tu dah 10 tahun dulu pun pakai kereta ni. Kita doakan mudah-mudahan Allah murahkan rezeki dia. Dapat tukar kereta. Doalah apa pun, yang penting doa tu menimbulkan rasa gembira dan seronok, boleh mendekatkan hubungan lagi. Jangan pula berkumpul-kumpul raya ni pergi hacks pula. Aduh, berterasa hati. Alamak, kalau pula. hacks saya dapat saham dosa. Hacks yang betul tak apa. Ya, betul. Bila Ramadan ni orang beria-ria merayakan. Betul ke istilah ustaz? Kita ni puasa 30 hari. Kita kena raya 30 hari. Di mana batasan? Batasan kita tak adalah macam nak menafikan kegembiraan tu, tapi batasan ni ustaz. Itu sebenarnya saya rasa tak ada masalah. Sebab hakikat raya tu adalah hari raya tu, hari raya yang pertama tu, kita hari yang kita tak perlu puasa lagi. Dan bahkan kita diharamkan pun berpuasa. Dan juga hari tu kita ada solat hari raya. Mana ada orang solat raya sampai 30 hari kan? Solat raya hanya sehari sekali je pagi raya tu. Dan takbir raya pun lepas imam angkat takbir dah tak ada takbir raya lah. Kan? Jadi yang kata sebulan tu kita ambil sempena. Yelah, bagi saya meraihkan. Ya, suasana sekarang yang rata-rata orang sibuk kan, orang banyak urusan-urusan lain. Bila lagi nak ambil kesempatan untuk mungkin nak pergi ziarah rumah orang, rumah kawan-kawan yang lama kita tak jumpa. Dan juga hari itulah kita mungkin lama dah nak ajak orang datang rumah, tapi kita sendiri pun rasa macam bila nak ajak orang datang rumah. Mungkinlah suasana raya yang masih ada tu lah ruang dan peluang untuk kita ajak orang datang rumah kita kan. Jadi itulah hakikat dia. Saya taklah rasa orang yang beranggapan raya sebulan tu dia beribadat raya tu sampai sebulan. Tak, dia ambil kesempatan. Betul. Mungkin saya kira soalan yang terakhir ikutlah ya. Tak nak terakhir lagi. Soalan terakhir dari saya. Soalan terakhir dari saya. Tak sabar makan lemang juga. Soalan terakhir daripada saya. Kadang-kadang orang-orang muda sekarang ni macam mana nak cakap Ustaz kita tak rasa raya tu macam orang-orang dulu punya raya Ustaz. Dulu zaman-zaman saya dekat waktu kecil-kecil lah, waktu raya ni lah kita nak masak ramai-ramai, kita nak rewang. Waktu tu semua adik-beradik mak saya akan balik, mak saya 7 orang adik-beradik. Semua adik-beradik akan balik, akan masak-masak, akan bentang. Sekarang ni saya tak tahulah, mungkin raya tu dah dimasukkan dengan kesibukan kerja, dengan semua benda tu. Macam mana kita nak hidupkan balik suasana raya tu balik Ustaz dalam kalangan orang-orang muda? Bagi saya lah, setiap zaman dan setiap waktu ada cara masing-masing meraihkan masing-masing. Yang penting apa objektif dia? Apa matlamat hari raya? Matlamat hari raya adalah sebagai hari untuk membesarkan Allah. Itu yang paling penting, hari membesarkan Allah. Yang Allah jadikan bagi umat Islam 2 hari sebagai hari raya. Dan hari untuk kita sama-sama meraihkan, bergembira. Kalaulah sesuatu apa pun yang kita buat boleh menimbulkan rasa seronok, rasa gembira, teruskan. Dalam kacamata Allah. Dalam kacamata, yelah, kalau mungkin zaman dulu masak sama-sama tu gembira. Ya, betul. Mungkin zaman sekarang dia ada main game ke budak-budak sekarang. Tonton TV. Apa-apa yang boleh menggembira. Saya rasa tahun lepas saya tengok ada budak raya dekat dalam PUBG lagi Ustaz. Wow. Dia kumpul ramai-ramai, lepas tu dia buat macam saya tak ada kelemang je Ustaz sikit lagi. Tu saya fikir, kenapa pagi-pagi raya duduk depan laptop, duduklah dengan family. Pendapat personal saya lah. Tapi tengok dia berjumpa dengan kawan-kawan dia dalam sekarang ni norma baru kan. Norma baru tahun lepas kan. Dah tak boleh nak pergi rumah orang. Yang dia boleh berhubung ni alternatif adalah melalui online. Betul. Online tu takkan nak sembang-sembang, dia main game lah kot. Kan? Tapi perlu ada keseimbangan lah bagi saya lah. Dan yang penting satu lagi yang selalu orang tanya tentang bagi duit raya. Bagi saya bagi duit raya ni adalah satu-satu cara
untuk menimbulkan rasa seronok dan gembira tu. Betul. Siapa tak seronok dapat duit? Seronok. Kita yang besar ni pun dapat duit seronok kan. Kami tunggu duit raya. Ustaz. Tambahlah Kali kedua budak-budak ni. kecil. Nasib baik Ustaz yang sebut dulu. Siapa sebut Tambahlah budak kecil. Budak kecil yang budak kecil dapat duit lagi lah dia seronok kan. Jadi bagi saya tak ada masalah untuk diteruskan perkara yang memang boleh menimbulkan kegembiraan tu. Bagi duit raya tu dengan tujuan boleh menimbulkan rasa seronok dan gembira ya, dapat dengan sampul duit raya. cantik-cantik. Dia special lah. Ustaz, saya tak sabar nak tanya. Ya, tanya. Tapi bukanlah benda-benda yang hacks kan. Kerja saya bukan hacks je lah Ustaz. Saya suka tanya benda hacks, saya suka tanya tips. Tips yang saya nak tanya dekat Ustaz. Biasanya kita cakap kan Ramadan ni adalah satu platform untuk reset. Bermula dengan reset yang pertama lah waktu raya tu lah Ustaz. Tapi waktu raya macam semua benda jadi tunggang terbalik. Kiamnya dah tak tahu kat mana. Solat jemaah tiba-tiba hilang. Makan bersama tu tak ada. Dan semua Quran tu tiba-tiba satu juzuk dah tak boleh. Satu muka surat pun tak boleh kan. Tapi kita tak nak. Kita bukan nak cakap pasal apa masalah kau tak. Tapi kita nak tengok apa tips untuk membantu kita reset supaya boleh bersambung ke Ramadan yang seterusnya. Jawapan saya tak ada yang lain. Ya. Melainkan apa yang Nabi SAW sendiri bagi panduan dan tips kepada kita semua. Apa tips Nabi? Nabi kata siapa yang berpuasa bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia mengikut, dia mengiringi puasa Ramadan tu dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Ya. Kan? Apa ganjaran dia? Puasa Ramadan sendiri dah banyak ganjaran. Nabi Betul, tambah lagi kan. Akan seperti puasa sepanjang Tahun. kasiyamid dahr, sepanjang masa kita dalam keadaan berpuasa. Masa. Maknanya panduan Nabi tu supaya macam tadi Han tanya tadi lah kan, hacks tu. Tip tadi tu kan. Macam mana nak kekal. Itulah supaya kita tak habis puasa tu tunggu tahun depan pula puasa. Lama tengah-tengah tak ada puasa langsung. Tak ada puasa langsung. Jadi sebab itulah kita ada puasa Syawal tu supaya ada lagi lah kita masih dengan puasa kan, ada mood berpuasa, mood beribadat tu masih kekal. Tak terus hilang macam tu. Tak terus hilang macam tu. Itulah saya nampak panduan Nabi SAW tentang puasa 6 Syawal itulah sebagai cara untuk nak kekalkan momentum ibadat Ramadan tu. Dan juga macam mana nak bagi kita kekal momentum tu, bagi saya lah sebab tu kita kena buat ibadat ni bukan kerana ikut-ikut orang ataupun kerana musiman lah, ataupun kerana overwhelming orang punya semangat excited dah. Excited ataupun satu yang paling parah ni kerana culture. Kita buat ibadat kerana dia ibadat, kerana dengan ilmu supaya ibadat kita tu memang jadi ibadat. Saya nampak isu dia dia jadi musim, lepas tu dia hilang tu sebabnya memang kita buat tu kerana keadaan tu. Orang puasa kita puasa, orang tarawih kita tarawih, orang bukan sebab kita nak bukan buat. sebab kita rasa peranan kita sebagai hamba untuk buat ibadat. Ini yang menjadi masalah, insya-Allah. Jadi saya sekali lagi ambil kesempatan ni mewakili semua kru dan juga kaki tangan Pertubuhan Ikram Malaysia di Ibu Pejabat ni mengucapkan selamat Hari Raya, kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu Ramadan yang akan datang. Amin, amin. Kita pun minta maaf lah sepanjang hacks dan juga jom sembang berlangsung kalau ada yang terguris ke penonton-penonton kita Ustaz ni. Kita pun kami sama-sama minta maaf. Dan mudah-mudahan kita dapat bertemu Jumaat akan datang. InsyaAllah. Dengan bukan raya lagi lah. Dia jom sembang yang seterusnya. Yang seterusnya. Jumpa juga dekat hacks. Jadi sehingga bertemu lagi pada sesi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.